Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bertemu kembali kita pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung bacaan kita dari surah Ibrahim, bermula dari ayat 43 ke surah yang terakhir dari surah Ibrahim ni, nombor ayat 43. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam.
Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini kita baca surah Ibrahim ayat 43, bermula ayat 43. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Maksudnya, dalam pada itu mereka terburu-buru menyahut panggilan ke padang mahsyar sambil mendongakkan kepala mereka dengan mata yang tidak berkelip, dan hati mereka tidak bersemangat kerana bingung dan cemas. Baik, ayat ini sambungan kepada ayat semalam, menceritakan tentang orang-orang yang berbuat zalim, terutamanya mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayat sebelumnya Allah Taala kata, fala tahsabannallaha wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sangka Allah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang zalim. Dia buat jahat, Allah biar dia. Kenapa dia boleh buat jahat? Allah tak tahu ke? Boleh tahu. Kenapa orang bunuh orang boleh bunuh orang? Tak ada ke Allah nak halang dia? Ada. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak halang? Kenapa ada orang buat zalim, orang buat maksiat, orang buat... Kenapa benda tu boleh berlaku? Apakah Allah lalai daripada semua tu? Allah tak tahu ke? Jawapan dia, Allah tahu. Bukan Allah Ta'ala tak tahu. Habis tu kenapa benda tu berlaku juga? Isu sekarang ni orang hina Nabi sallallahu alaihi wasallam di Paris. Allah tak tahu ke orang hina Nabi dia sampai macam tu? Allah tahu. Habis tu kenapa Allah biarkan benda tu berlaku? Jawapan dia, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah bagi tangguh kepada satu hari yang mana terbeliak biji mata dia, yakni hari akhirat. Jadi Allah ni, antara kehendak Allah dalam dunia ni, wahai manusia, sama ada mu nak buat baik ke nak buat jahat, Allah Subhanahu wa taala izinkan. Apa yang Allah Ta'ala izin, ada juga yang Allah Ta'ala tak izin, yang tak berlaku. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kena beringat, kalau Allah benarkan berlaku sekalipun, belum tentu Allah redha perkara tersebut. Pasal apa? Allah benarkan berlaku, Allah izin berlaku, tapi Allah tak redha. Pasal apa? Sebab nanti hari akhirat Allah akan hukum mereka di atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi bukan semua yang berlaku atas dunia ni Allah redha, tetapi Allah izin. Kena ada beza antara izin dengan redha. Izin atau iradah dengan redha. Allah berkehendak benda tu berlaku, tapi Allah tak redha. Kalau Allah Ta'ala redha, kenapa Allah izin? Allah izin kerana urusan dunia ni Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak nak menguji manusia. Jadi kalau manusia nak buat jahat tiba-tiba tak boleh, tak adalah ujian. Kita bawa kereta, bagi contoh analogi nak suruh faham. Kita bawa kereta nak ambil lesen. Tepi kita pegawai JPJ. Pegawai JPJ naik dengan kita, dia salah, kita salah, kalau kita betul, dia diam je. Tester tu, tak tak? Dia diam je. Alah, dia JPJ, penguat kuasa dia ni.
Kalau langgar arahan, dia marah lah. Tak, dia tak marah. Pasal apa? Dia sedang test kita. Dia nak tengok kita ni macam mana. Kita pun, langgar hak laju. Depan sekolah patut 30, kita pantai 60. Dia petik. Hati. Dia tak marah, kita tak marah. Double line kita potong, dia petik. Dia tak marah. Betul tak? Lampu merah. Melainkan kalau ni accident, ada waktu-waktu dia break lah. Dia tekan break kat kereta test ke, ada satu lagi break dia kan. Dia tak marah. Ada benda kritikal, dia tak izin lah. Ada waktu dia kata, pakai tali pinggang tu. Ada waktu. Tapi, dia betul. Sampailah api masuk balik tempat sekolah memandu tu. Dia kata pergi. Tunggu result sana. Naik bukit akak tangan. Tak lesen kereta tu tak. Kalau turun bawah turun naik balik. Dia tik, dia tak kata apa. Ujung akhir sekali dia pun bagi kata kita 2 gagal okey boleh lulus. Kalau lebih daripada 2 tak lulus, kena ambil test balik. Kenapa dia tak tegur waktu kita bawa kereta tadi? Kenapa nak gagalkan kita? Nama dia ujian. Betul tak? Itu sebagai contoh, analogi nak suruh kita faham. Allah Ta'ala ni, bila orang buat jahat, dia biar je. Kenapa dia biar? Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah tangguhkan mereka kepada satu hari yang mana terbeliak biji mata mereka. Maka pada hari itu muhti'ina muqni'i ru'usihim, dalam pada itu mereka terburu-buru menyahut panggilan ke mahsyar. Dongak kepala mereka, muqni'i ru'usihim, dalam keadaan menundukkan kepala ni, mendongakkan kepala. Tu terjemah tulis situ ke apa? Mendongak juga dalam tu. Mendongak kepala. Mendongakkan kepala mereka. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Okey. Dalam keadaan muhti'ina ay musri'ina. Muhti'in ay musri'ina, terburu-buru. Bila panggil tu gak, kena pergi, cepat-cepat pergi. Tak ada masa, tak apa, relax dulu. Hari pada mahsyar, tak ada dah nak tunggu siapa. Mereka akan dipanggil dalam keadaan mereka segera. Dalam ayat yang lain, muhti'ina ila da'. Okey. Muhti'ina ila da'. Mereka menyahut seruan yang memanggil mereka. Muqni'i ru'usihim, qala Ibnu Abbas, rafi'i ru'usahum, iaitu dalam keadaan mereka mengangkat kepala mereka. Mengangkat kepala mereka. La yartaddu ilaihim tarfuhum, dalam keadaan mata tidak berkelip. Itu terbeliak biji mata tu. Takutnya bila pada mahsyar kena panggil di padang mahsyar. Kalau kita panggil datang surat mahkamah macam mana? Datang surat mahkamah, berdebar. Pergi mahkamah tu dalam keadaan hati berdebar-debar. Tok hakim nak kata gapo tahu? Betul tak? Di padang mahsyar lagilah berdebar. Mata tak berkelip. Mata tidak berkelip. Absaruhum ta'iratun syakhisatun yudimunan nazar. Mata mereka terbeliak ke atas, terbeliak memandang senantiasa. Tidak berkelip walaupun sedikit. Likathrati ma hum fihi minal hauli wal fikrah wal makhafah. Disebut dalam tafsir kerana terlalu takut, banyak berfikir dan rasa gerun pada hari tersebut.
Jadi mata tak berkelip. Lima yahillu bihim iyadzan billah, kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari kedahsyatan hari tersebut. Wa afidatuhum hawa, dan hati mereka kosong. Hawa kosong. Disebut dalam tafsir Pimpinan Rahman ni bingung dan cemas. Okey, tidak bersemangat. Ay qulubuhum khawiyah khaliyah laisa fiha min syai' li kathratil wajali wal khauf. Hati itu tak kosong, tak berasa apa. Kerana ketakutan tu sehingga dia ni jiwanya kosong. Inna amkinata afidatihim khaliyah li'anna al-qulubu ladal hanajir. Disebut kerana pada hari tersebut berkata Imam Qatadah, kerana hati berada di kerongkong mereka, nak cabut hati mereka. Min syiddatil khawf, kerana terlalu takut. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat yang seterusnya, wa anzirin nas, dan ingatkanlah, berilah amaran wahai Muhammad kepada manusia yang ingkar itu. Wa anzirin nas, berilah amaran wahai Muhammad kepada manusia yang ingkar itu, jangan mereka melupakan hari kiamat. Yauma ya'tihimul azab, yang padanya mereka akan didatangi azab. Kerana pada saat itu fayaqulul ladzina zalamu, akan berkatalah orang-orang yang zalim. Orang yang zalim, orang yang buat jahat, orang yang buat salah, orang yang syirik, orang kufur. Mereka akan berkata pada hari tersebut, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia dan berilah tempoh kepada kami. Dia minta apa? Berilah tempoh kepada kami. Ila ajalin qarib, kepada satu tempoh yang dekat, masa dekat. Ya Allah, bagi tempoh sekejap je. Bukan lama pun, kami tak nak hidup 100 tahun pun. Bagi sekejap je masa. Setahun tak apa dah. Tak salah hidup 10 tahun. Setahun tak apa dah. Tak boleh setahun. 6 bulan. Tak boleh 6 bulan. Sebulan pun tak apa. Tak boleh sebulan. 1 hari pun tak apalah. Supaya apa? Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Supaya kami menyahut seruanmu untuk mengesakanmu dan mentaati perintahmu. Dan supaya kami menurut agama yang disampaikan oleh Rasul-Rasul itu. Minta sekejap, ya Allah, boleh tak? Aku nak balik atas dunia ni, aku nak beriman kepada Engkau dan nak mengikut Rasulmu. Ramai orang hari ni, tengok ni, Allah Ta'ala sebut, nak ikut seruan Allah dan nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama ni kena melalui Rasul. Agama ni kena melalui Rasul. Jangan lari daripada agama Rasul. Pasal apa? Kalau lari daripada agama Rasul, dia tak akan jadi agama Allah. Kerana apa yang Allah redha ialah apa yang Allah sampaikan kepada Rasulnya. Tidak ada orang yang boleh menyembah Allah melainkan melalui cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia nak sembah Allah, dia tahu Allah tapi ikut cara dia sendiri, maka dia tidak akan dapat redha Allah tu. Kalau dia kata dia sembah Allah tapi melalui jalan dia sendiri, maka kita kata Allah tidak redha perkara tersebut. Nabi SAW dah jelas mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa beramal yang kami tak perintahkan dia, maka amalan tersebut Allah tolak. Fahuwa raddun.
Karena itu hari akhirat mereka ni kata, nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul, supaya kami menyahut seruanmu dan kami mengikut agama yang disampaikan oleh para rasul. Nak ikut rasul dah lah. Hari ni kita suruh ikut rasul. Dia tak nak. Kita suruh ikut sunnah, dia tak nak. Dia nak main apa salahnya. Nah, sehari dua hari ni geng-geng topi hak ada lambang capal buat pula maulid sale. Sale sempena maulid. Pakai topi ada lambang capal. Ada orang pun share gambar dalam Facebook. Rupa-rupanya topi lambang, ada lambang Kristian pun orang buat dah. Lambang apa pun. Lambang ada macam-macam lambang. Kalau betul nak ikut Nabi lah, kenapa ambil capal tak tanda atas kepala? Pakai serban lah. Kalau betul lah. Tu pun ulama kata pakai serban ni adat budaya zaman dulu. Cuma kalau nak buat juga tak ada masalah nak pakai serban. Sebab kita kata Nabi pakai serban, pakai. Nak kata sunat, tak sunat. Tapi aku suka pakai sebab Nabi pakai serban. Boleh tak? Boleh. Lebih aula daripada kamu pergi buat topi, letak gambar selipar. Apa hal selipar nak duduk atas kepala? Tapi bila kita kata ini bukan ajaran Nabi, dia marah kalau kita. Ini geng-geng sikit ni tak boleh lalu. Dia gelar Wahabi lah macam-macam. Padahal kita kata nak suruh ikut Nabi. Tu je. Tak payah pun. Seruan Rasul ni tak payah je. Beriman kepada Allah, ikut Rasul. Kata La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua perkara. La ilaha illallah, beriman kepada Allah, Muhammadur Rasulullah, ikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua tu je. Kita kata beragama ikut Nabi. Tu je. Tapi Allahu Akbar, manusia ni susah. Nak faham yang ni pun susah. Kita pula kena marah macam-macam. Kena tu melampau lah, sikit-sikit tak boleh lah, jumuk lah. Jumuk lah ni. Tapi hari akhirat nanti, kita akan kata, kitalah yang akan kata Rasulullah, aku tak buat tu sebab aku nak ikut kamu. Aku buat ni sebab aku nak ikut kamu. Dan macam mana kalau Allah Ta'ala tanya orang-orang yang menyimpang daripada jalan Rasul, kenapa kamu buat macam ni? Kalau dia kata kami buat sebab kami sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawab dia, bukankah para sahabat yang paling sayang kepada Nabi? Apa jalan sahabat mencintai Nabi? Dengan mengikut jalan Nabi. Tu je. Allah Ta'ala pun kata dah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu betul sayang kepada Allah, ikutlah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi. Jadi ikut ni macam mana? Ikut pada sunnah dia. Nabi semayang macam mana, ikut dia. Nabi puasa macam mana, ikut dia. Okey, Nabi berjual beli macam mana, ikut dia. Nabi ajar kita meninggalkan yang haram, ikut dia. Ada tak nak dakwah Nabi duk nyanyi-nyanyi, duk gendang, duk joget? Tak ada. Dakwah ikut dia. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni orang yang paling banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak selawat Nabi zaman sahabat tu, dah Hanana ya Hanana? Tak ada. Ikut Nabi. Tu je suruhan kita. Kita bukan benci sikit-sikit qasidah. Qasidah bukan haram pun. Masalah halal ke haram itu perbincangan ulama. Muzik ni boleh ke tak boleh. Sekarang ni kalau kita nak selawat kepada Nabi, begitukah caranya? Masuk dalam masjid bawa gendang, gudang. Konsert kat Indonesia sekarang ni dah jadi konsert. Ada rap, ada rock, ada macam-macam. Selawat danduk pun ada. Musibah. Benda yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula pihak mengaku Islam tapi bila minta hujan, hantar naik atas gunung, hantar persembahan kepada penjaga gunung. Ataupun hantar persembahan ke laut.
Ada tak Nabi SAW ajar macam tu? Nabi tak ajar. Isu dia mudah aja. Beriman kepada Allah, ikut Rasulullah SAW. Ayat ni mereka kata kepada Allah, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, bagilah kami tempoh sekejap je. Tujuan apa? Nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Kami nak ikut, kami nak sahut panggilanmu dan kami nak menurut perintah Rasulmu. Allah Ta'ala kata, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Awalam takunu aqsamtum ma lakum min zawal. Bukankah, tidakkah kamu telah diberi tempoh untuk berbuat demikian? Bukan dulu kamu telah diberi tempoh berbuat demikian? Dan bukankah kamu telah bersumpah dulu bahawa keadaan kamu tidak akan mengalami sebarang perubahan? Ma lakum min zawal. Kamu tidak akan mengalami sebarang perubahan. Yakni kamu tak akan berpindah kepada alam akhirat. Kamu dah bersumpah dulu, kamu akan mati dunia-dunia je. Kamu tak akan berpindah kepada hari akhirat. Ma lakum min zawal. Okey? Annahu la ma'ada wala jaza'. Kamu bersumpah bahawa tidak ada hari pembalasan. Kamu tidak akan berpindah dari dunia pergi kepada hari akhirat. Allah Ta'ala kata, tak usah minta baliklah. Dulu kan kamu sumpah benda ni tak ada. Allah Ta'ala kata, hari ni tengoklah. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, wasakantum fi masakinil ladzina zalamu. Padahal kamu telah mendiami tempat-tempat tinggal orang-orang yang telah berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu. Ai qad ra'aitum wa balaghakum ma ahlalna bil umamil mukadzibah qablakum. Makna dia, kamu dah tinggal di tempat orang yang zalim yang kena hukum dulu. Untuk ambil iktibar, bukankah kamu dah tengok tempat kaum Nabi Lut? Duk mana? Laut Mati. Mu lalu situ mu tengok dah. Kaum Nabi Saleh dekat Madinah je, Madinah Ula dia panggil, tempat Ula, Madain Saleh. Kan? Dekat Madinah je. Dan mereka melalui benda ni. Pergi ke Yaman tengok Sabak macam mana tamadun Sabak. Hancur empangan dia. Mu naik ke atas pergi ke Syam, mu tengok kawasan tu, tempat orang diazab. Mu turun ke Yaman, mu tengok tempat mereka diazab. Allah Ta'ala kata, wasakantum fi masakinil ladzina zalamu. Kamu telah mendiami tempat-tempat tinggal orang yang berlaku zalim terhadap diri mereka sendiri. Ai qad ra'aitum wa balaghakum ma ahlalna bil umamil mukadzibah. Kamu tengok dah kan apa yang kami buat kepada orang-orang yang mendustakan Rasul. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Dan telah nyata kepada kamu dengan bukti yang jelas bagaimana kami telah mengubah keadaan mereka, yakni menimpa mereka dengan berbagai bencana. Okey. Wa darabna lakumul amthal. Dan kami pula telah menyatakan kepada kamu berbagai contoh perbandingan dalam Al-Quran dan melalui sabda Rasul. Kalau kiranya hujah Allah lah. Jadi Allah Ta'ala kata, ginilah, bahasamu ginilah mudah tu, ayat kita bernegosiasi dah. Allah Ta'ala tak ada negotiation dah masa tu. Dah Allah Ta'ala kata, kamu dulu
Aku dah bagi hidup dah. Lepas tu kamu kata kamu tak beriman dengan hari akhirat. Kemudian kamu lalu pula tempat orang-orang yang kami dah azab, yang tak beriman. Kamu tak ambil iktibar pula. Kami turunkan Quran. Kami utus Rasul. Kami ceritakan dalam Quran perumpamaan-perumpamaan supaya kamu faham dan yakin, beriman bahawa kamu akan kembali kepada Allah. Tapi apa kamu buat? Kamu tak beriman. Maka hari tersebut tidak ada jalan dah untuk kamu kembali. Okey? Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum. Sesungguhnya mereka telah menjalankan rancangan jahat mereka untuk menentang Islam. Bukan setakat kamu dulu tak beriman, kamu ada rancangan jahat pula terhadap Islam. Kamu nak bunuh Rasul, nak bunuh orang Islam. Kamu hina Rasul, macam-macam kamu buat. Perancangan lah. Ni ayat Allah ni umum. Tapi semua musuh Allah akan dihujah dengan benda yang sama. Sesungguhnya mereka telah menjalankan perancangan jahat mereka untuk menentang Islam. Wa indallahi makruhum. Sedang di sisi Allah ada balasan bagi rancangan jahat mereka. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Walaupun rancangan jahat mereka itu dapat melenyapkan gunung ganang sekalipun. Apa maksud rancangan jahat mereka dapat melenyapkan gunung ganang sekalipun? Faham tak maksud dia? Rancangan jahat mereka dapat menghancurkan gunung. Maknanya mereka nak pergi bom letupkan gunung. Bukan ke? Bukan macam tu. Rancangan jahat makruhum di sini, kata Ibnu Abbas, syirkuhum, yakni kesyirikan mereka. Kesyirikan mereka itu dapat melenyapkan gunung ganang sekalipun. Ada dua pandangan. Pertama, melenyapkan gunung ni berarti dosa tu sebesar gunung. Mana dosa mereka yang mereka buat zalim ni sesungguhnya memenuhi bumi sehingga lenyap gunung, tenggelam dalam dosa mereka. Terlalu besarnya dosa syirik mereka. Satu. Pandangan ini disebut dalam tafsir, okey. Berkata Ibnu Jarir, okey. Ibnu Jarir berkata dari Hasan Al-Basri bahawa dosa mereka itu, kebinasaan mereka buat tidak menggugak gunung dari sudut gunung itu sendiri, tapi dosa mereka terlalu besar sehingga melenyapkan gunung. Yang kedua, pandangan Ibnu Abbas, dosa mereka melenyapkan gunung secara realiti, hakikat. Maknanya gunung tu bila mereka berbuat syirik, hampir-hampir gunung tu pecah. Sebagaimana pandangan ataupun sebagaimana perkataan Allah atau firman Allah dalam surah Maryam yang pernah kita baca dulu. Ayat berapa dah? Surah Maryam. Ada Quran sini? Tak ada. Saya nak cari. Sekejap. Surah. Ayat 90. Surah Maryam. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Ayat 90. Hampir-hampir langit tu pecah. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ard. Bumi pun terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda. Hancur gunung. Sebab apa? Anda'au lirrahmani walada. Kerana mereka mendakwa Allah tu ada anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada.
dan tak patut bagi Allah itu memiliki anak. Jadi dalam ayat ni menunjukkan secara hakikinya gunung tu apabila mendengar perkataan syirik dia marah dan hampir pecah. Hampir pecah gunung tu. Sebab tu kita dah sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata dah gunung ni antara makhluk yang hebat dan takut kepada Allah. Bila Nabi Musa alaihi salam minta nak tengok Allah, Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, boleh, tapi mu tengok gunung macam mana. Allah Ta'ala tajalla, baru buka hijab dia kepada gunung, hancur gunung, pecah, Nabi Musa pengsan. Allah Ta'ala kata dalam Quran ayat yang lain, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalaulah Quran ini turun di atas gunung, nescaya pecah gunung kerana takutkan Allah. Maknanya secara realiti gunung ni adalah makhluk yang hidup, yang dia terpasok di atas bumi ini dengan kehendak Allah, dan dia adalah satu makhluk yang taat menyembah Allah dan takut kepada Allah. Sehingga gunung tu Allah Ta'ala nak turunkan Al-Quran kepadanya, Allah Ta'ala tawarkan amanah kepadanya. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Kami bentangkan, tawarkan, offer amanah ni, yang tanggungjawab nak menjaga agama Allah ni kepada alas samawati, langit, wal jibal, bumi, gunung, alas samawati wal ardi wal jibal, langit, bumi dan gunung. Fa abaina an yahmilna, mereka semua tak nak. Wa ashfaqna minha, rasa berat. Pasal apa? Mereka makhluk yang hidup. Jadi gunung tu kerana kesyirikan mereka hampir pecah. Jadi perkataan yang kedua ni berkata Ad-Dhahhak dan Imam Qatadah bahawa ayat yang merujukkan rancangan jahat mereka itu dapat melenyapkan gunung ganang ialah kesyirikan mereka itu hampir-hampir memecahkan gunung. Besar dosa syirik ni, bukan main-main. Kalau gunung tu boleh menampakkan pecahnya dia, cuma Allah Ta'ala tak izin lagu tu lah, belum waktunya lagi. Tapi sampai akhir zaman nanti Allah Ta'ala akan hancurkan, letuskan gunung-gunung. Kita dok tengok sehari dua hari ni macam-macam yang berlaku. Dengan geng-geng teori konspirasi pun duk cerita hari akhirat makin dekat. Kita pun kata tak perlu teori konspirasi pun, memang kita tahu dah. Nabi SAW dah kata kiamat ni dekat dah. Dekat dah kiamat ni. Dan mari saya dah baca lama dah, zaman dulu Syekh pun cerita tentang antara tanda kiamat keluarnya api dari bumi Hijaz atau Jazirah Arab, berlaku gempa, keluar api dari Jazirah Arab, semenanjung Arab. Kemarin saya baca Facebook lah, kemarin dulu, saya ingat dia tunjuk gambar. Sekarang ni ada drone kan, banyak drone. Di Universiti Saudi sekarang ni dia buat kajian geologi. Di Hijaz, antara Mekah, Madinah terutamanya lah, dan juga semenanjung tanah Arab, kerajaan Saudi seluruhnya lah. Route waktu kita dah berjalan, kiri kanan kita antara Mekah, Madinah, kita naik bas, kita nampak apa? Bukit-bukit batu dah. Kita tak nampak atas tu ada apa. Bila dia naik dengan drone, rupa-rupanya bukit-bukit batu tu atasnya adalah kawah-kawah gunung berapi. Di sekitar
tanah Arab saja, kita Jazirah Arab, semenanjung Arab, terutamanya Hijaz, Mekah, Madinah, ada 2,000 gunung berapi. Kawah gunung berapi itu ada 2,000. Banyak. Tak percaya, tengok dalam Facebook tu, cari, Google lah, cari tengok. Tapi gunung berapi tu tidak aktif. Tidak aktif. Tetapi dalam masalah sekarang ni, oleh kerana Saudi pun dah banyak universiti dan ada bahagian geologi, mereka mula merakam pergerakan orang panggil bumi. Dan dia bukan tak pernah meletus pun. Kali terakhir dia meletus pada sekitar 600 Hijrah dulu. Yang kita pergi tengok ada bukit terbakar. Di Madinah tu ada bukit terbakar. Saya pun lupa dia. Dan Madinah ni ada tanah hitam. Kan antara dua tanah hitam. Sebenarnya tanah hitam, bukit terbakar, tu adalah lava gunung berapi. Nah, kalau kita tengok antara perjalanan ke Madinah, kita akan tengok batu-batu hitam yang bentuk dia bukan macam batu kuari tak. Bentuk dia adalah bentuk lava gunung berapi. Tajam-tajam, pecah-pecah gitu. Nah. Dan gunung ni berinteraksi dengan kehendak Allah. Jadi kalau kata gunung tu hancur, pecah, berkecai kerana murka, kalau tiba-tiba gunung tu nak meletus, kita yang kata tak aktif. Kita kata tak aktif ilmu kita. Sedang gunung tu dia tak aktif sebab Allah Ta'ala diamkan dia. Kalau tiba-tiba berlaku kesyirikan yang banyak di tanah Arab, kalau tiba-tiba berlaku kemungkaran yang banyak, bukan tanah Arab lah, seluruh dunia. Tanah Arab ni pusat dia. Mekah ni pusat bumi. Di Madinah sendiri pun keliling lava. Waktu dulu saya belajar di Madinah dulu, Syekh pernah sebut dalam apa? Kelas. Madinah tu seperti ada dalam apa? Kalau ni ngauman singa dia panggil. Kalau singa buka mulut tu, ni nak kena apa? Keliling Madinah tu adalah kawasan lava. Madinah tu sendiri. Batu Madinah di antara dua tanah hitam. Di antara dua tanah hitam. Sebelah timur Madinah pun tanah hitam, sebelah barat Madinah pun tanah hitam. Tanah hitam tu maksud apa? Kawasan gunung berapi. Lava, kawasan keluarnya. Dan ada banyak kawah-kawah yang sudah menunjukkan bahawa dia ni adalah tapak letusan gunung berapi. Dan tak pelik kalau dia ni di fosil, dia punya fosil petroleum tu banyak. Sebab memang dia punya geologi dia macam tu. So kita katakan kesyirikan secara realitinya, kata kalau pandangan Ibnu Abbas, mereka boleh melenyapkan gunung. Kenapa? Gunung pecah kerana kesyirikan mereka. Allahul Musta'an. Baik, kemudian fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah, dan oleh itu janganlah kamu menyangka Allah memungkiri janjinya kepada para rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa lagi sedia membalas orang-orang yang derhaka kepadanya. Jadi kalau orang lawan Rasul, jangan sangka Allah Ta'ala tak tolong. Pasti Allah Ta'ala tolong. Innallaha la yukhliful mi'ad, atau innallaha azizun dzuntiqam. Allah ni pasti akan membalas apa yang mereka lakukan. Okay? Pasti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka buat di dunia ini.
Baik. Cerita hari akhirat ni masih lagi bersambung. Sebab ayat yang seterusnya, ayat 48 adalah masih lagi cerita hari akhirat. InsyaAllah kita baca besok hari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.